Suara serak Presiden Nigeria membungkam dunia. Seluruh dunia yang terpedaya harus menerima kebenaran tentang Malaysia pada tahun 2024. Di sebuah kampung terpencil di Nigeria, peralatan penggerudian paling canggih berhenti berfungsi dalam sekelip mata. Pasukan jurutera dari Jepun menarik diri tanpa sebab yang diketahui. Jurutera Jerman melarikan diri dengan kata-kata bahawa ia adalah fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Malah pasukan pakar dari China, kumpulan terakhir, terpaksa menamatkan misi mereka dengan kata-kata, "Tempat ini terlalu berbahaya, ini adalah lembah kematian. Segalanya akan mati." Tetapi pada saat semua orang berputus asa, sesuatu yang luar biasa bermula. Di lembah kematian itu, sesuatu mula tumbuh subur, dan sinar mata penduduk kampung berubah. Mulai sekarang, kami akan mendedahkan catatan 48 jam yang mengejutkan yang cuba disembunyikan oleh seluruh dunia. Salam sejahtera, nama saya Adeola. Saya tinggal di sebuah kampung kecil di negeri Adamawa, Nigeria. Hari itu, 15 Mei 2023, adalah hari yang paling terdesak dalam hidup saya. Apabila pasukan penggerudian dari Jepun mengumumkan penarikan diri mereka, saya berlari dan memegang seluar ketua pasukan dengan erat. "Tolonglah, Tuan, anak-anak kami sedang nazak. Kuku saya penuh dengan tanah, lutut saya melecet hingga berdarah, tetapi saya tidak merasakan apa-apa. Hanya ada satu fikiran di kepala saya mesti menahan mereka. Kita tidak boleh melepaskan harapan terakhir ini. Puan Adeola, saya benar-benar minta maaf," kata Encik Tanaka, ketua pasukan dari Jepun, sambil cuba melepaskan tangan saya dengan lembut. Tetapi lapisan granit ini terlalu tebal. Dengan peralatan kami, ia mustahil. Saya semakin erat memeluk kakinya. "Kalau kamu tidak boleh, siapa lagi yang boleh? Bukankah Jepun yang terhebat di dunia?" Di sebelahnya, ketua kampung, Chief Obi, hanya mampu menundukkan dahi ke tanah, merayu. Wanita-wanita lain pula merebahkan diri mereka di hadapan lori. "Langgarlah kami, tanpa air, kami semua akan mati juga," jerit seseorang. Suara itu milik Nkechi, seorang ibu yang kehilangan anak perempuannya yang berusia 5 tahun 3 hari lalu. Mata Encik Tanaka berkaca, tetapi dia hanya menggelengkan kepala. "Kami sudah menggerudi sedalam 120 meter. 3 mata gerudi telah patah, 2 pam air rosak. Syarikat kata kami tidak boleh teruskan. Bagaimana kami akan hidup? Bagaimana dengan anak-anak kami?" Saya meraung. Tetapi pasukan Jepun itu sudah mula menaiki lori mereka. Bunyi enjin menderu. Beberapa pemuda kampung cuba menghalang, tetapi sia-sia. Lori itu bergerak perlahan, tetapi pasti. Saya berpaut pada lori itu sekuat tenaga sebelum jatuh tersembam ke tanah yang panas. Saya menangis sambil melihat lori itu hilang dari pandangan. Ibu Kemi, anak lelaki saya yang berusia 7 tahun, datang menggosok belakang saya dengan lembut. Di sebelahnya, Chidinma, anak perempuan saya yang berusia 10 tahun, berdiri sambil menangis. Tiba-tiba, seseorang menjerit ke langit, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkan kami? Apa salah kami?" Jeritan itu bergema di seluruh kampung. Semua orang terduduk menangis. Bunyi lori yang semakin menjauh bukan sekadar bunyi enjin. Ia adalah bunyi masa depan kami, bunyi kehidupan anak-anak kami yang sedang lenyap. Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Peristiwa 6 bulan lalu berputar-putar di kepala saya. September 2022, tragedi pertama bermula. Anak lelaki jiran saya, Adamu, yang berusia 3 tahun jatuh sakit secara tiba-tiba. "Mungkin disebabkan air," kata jurawat di klinik desa dengan berhati-hati. Air yang kami minum setiap hari, terpaksa berjalan sejauh 20 km pergi dan balik untuk mengambilnya dari sungai yang semakin kering. Airnya mula bertukar menjadi coklat keruh, tetapi kami tiada pilihan lain. Selepas itu, mimpi ngeri benar-benar bermula. Oktober, 2 orang meninggal. November, seorang lagi. Pada bulan Desember, sepasang kembar meninggal selang sehari. Semua kanak-kanak itu berumur di bawah 10 tahun. Ini bukan wabak, tetapi kerana air tercemar, kesimpulan daripada pasukan tinjauan USAID dari Amerika Syarikat. Mereka cuba menggali telaga tiup serta-merta. "Hanya 20 meter. Kita akan jumpa air bawah tanah yang bersih," kata mereka dengan yakin. Tetapi dalam seminggu,
Mereka berputus asa selepas terjumpa lapisan batu keras pada kedalaman 15 meter. Kemudian, datang pula agensi pembangunan dari Perancis. Mereka memilih lokasi lain, tetapi hasilnya sama. Saya tidak pernah jumpa struktur geologi seperti ini. Ia seperti perisai besi, kata mereka. Sebuah syarikat pembinaan dari China membawa masuk jentera berat. Bunyi bising memekakkan telinga, tetapi mereka terpaksa berhenti pada 40 meter. Tanpa menggunakan bahan letupan, ia mustahil adalah kata-kata terakhir mereka. Dan 2 bulan lalu, agensi kerjasama antarabangsa dari Jepun, JICA, tiba. Kami berbeza. Kami akan tunjukkan teknologi Jepun. Terus terang, kami sangat berharap pada masa itu. Kami percaya jika Jepun, negara yang mampu menggali terowong melalui zon gempa bumi, pasti mereka boleh berjaya. Pada mulanya, semuanya berjalan lancar. Peralatan terkini bekerja tanpa henti. Kedalaman bertambah. 50 meter, 70 meter, 90 meter. Penduduk kampung berkumpul untuk melihat setiap hari. Apabila melepasi 100 meter, sorakan gemuruh bergema. Sudah dekat. Sedikit lagi, air akan keluar. Tetapi pada 120 meter, semuanya terhenti. Ia tidak bergerak lagi. Dan hari ini, harapan terakhir kami itu telah pergi. Saya melihat gambar 5 orang anak yang telah meninggal dunia kerana air tergantung di dinding. Wajah mereka seolah-olah memandang saya. Ibu minta maaf, nak. Ibu minta maaf. Air mata saya mengalir tanpa henti. Saya memeluk Kemi dan Cidinma erat sepanjang malam, menggigil ketakutan memikirkan bila giliran mereka pula terpaksa meminum air maut itu dan jatuh sakit. Pukul 4 pagi, saya terjaga seperti biasa. Kemi dan Cidinma masih tidur. Saya perlahan-lahan mengambil baldi plastik dan keluar dari rumah. Wanita-wanita lain di kampung sudah mula berkumpul. Wajah mereka semua sama, letih, putus asa, tetapi tidak boleh mengalah. Wajah seorang ibu. Hari ini kita kena pergi lebih awal. Semalam air tinggal sedikit sahaja, kata seseorang. Tiada siapa yang menjawab. Semua orang perlu menyimpan tenaga, walau untuk bercakap. Jarak 20 km pergi dan balik setiap hari, berjalan kaki lebih 5 jam. Kami terpaksa bertolak sebelum subuh untuk mengelakkan panas terik. Baldi air di atas kepala membuatkan leher dan bahu saya sakit, tetapi kami tidak boleh berhenti. Apabila kami tiba di tebing sungai, kekecewaan yang lebih besar menanti. Airnya surut lagi. Ia bukan lagi sungai. Hanya lopak lumpur berwarna coklat kehitaman setinggi paras lutut. Air jernih di permukaan sudah diambil oleh mereka yang datang lebih awal. Yang tinggal untuk kami ialah air keruh bercampur lumpur di dasar. Bagaimana saya boleh bagi anak saya minum air macam ni? Bisik seorang ibu muda yang menggendong bayinya sambil menangis. Tetapi kami tiada pilihan. Kami mencedok air ke dalam baldi dengan berhati-hati. Cuba untuk tidak menumpahkan walau setitik. Perjalanan pulang lebih menyeksakan. Berat baldi di atas kepala terasa berganda dan matahari semakin terik. Setibanya di rumah, kami menangis kerana dahaga. Saya terpaksa menapis air keruh itu berkali-kali dengan kain, tetapi warnanya masih keruh. Saya perlu merebusnya dan biarkan ia sejuk sebelum berani memberikannya kepada anak saya. Pergi sekolah, nak, kata saya kepada Cidinma. Tetapi anak perempuan saya menggeleng. Hari ini Cidinma kena pergi ambil air lagi, ibu. Nanti lambat masuk sekolah. Impian seorang anak berusia 10 tahun yang terpaksa dikorbankan. Itulah realiti kami. Petang, kena pergi sekali lagi, sehari 2 kali, kadang-kadang 3. Kehidupan seharian habis untuk mengambil air. Ini bukan kehidupan, ia hanyalah perjuangan untuk terus hidup. 2 bulan berlalu sejak pasukan Jepun pergi. Dalam tempoh itu, seorang lagi kanak-kanak meninggal dunia. Walaupun dari kampung sebelah, berita itu membuatkan kami semakin takut. Patutkah kita pindah? Keluh suami saya, Obi. Tetapi kami tiada tempat untuk pergi, tiada wang yang cukup. Kemudian pada suatu pagi, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Lori, ada lori datang, jerit kanak-kanak sambil berlari memberitahu kami. Sukar dipercayai, tetapi ia benar. 2 buah lori sedang mereda debu menuju ke kampung kami. Siapa lagi ni? Cukuplah, reaksi penduduk kampung dingin. Kami tidak tahan lagi dengan harapan palsu.
Lori itu berhenti. 8 orang lelaki melangkah turun. Mereka orang Asia, tetapi tidak kelihatan seperti orang Jepun. Selamat sejahtera, kami dari Malaysia, sapa seorang lelaki yang kelihatan seperti ketua mereka dalam bahasa tempatan. Dia kelihatan berusia dalam lingkungan 50-an dan memperkenalkan dirinya sebagai Encik Ismail. Malaysia? Tanya ketua kampung Obi dengan riak keliru. Terus terang, saya sendiri tidak tahu di mana letaknya Malaysia. Kami datang untuk menggali Telaga Tiup, katanya. Sebaik sahaja mendengar perkataan itu, keluhan kedengaran di kalangan penduduk kampung. Cukuplah, baliklah, kata seseorang dengan acuh tak acuh. Amerika gagal, Jepun berputus asa. Kamu siapa? Encik Ismail kelihatan serba salah. Dia mungkin tidak menjangkakan sambutan yang begitu dingin. Tapi kami ingin cuba sekali. Mungkin kami boleh bantu. Tidak, jerit saya. Kami tidak tahan lagi. Memberi harapan kemudian pergi begitu sahaja. Kami sudah penat. Air mata saya mengalir. Perasaan marah dan sedih bercampur baur. Tolonglah pulang. Biarkan kami sendirian. Wanita-wanita lain mengangguk setuju. Kanak-kanak bersembunyi di belakang ibu mereka. Pasukan dari Malaysia itu saling berpandangan dan berbincang sesuatu. Tiba-tiba, seorang anggota pasukan yang lebih muda melangkah ke hadapan. Namanya Zikri. Kalau begitu, benarkan kami buat tinjauan sahaja. Kami tidak akan menggerudi. Tinjauan? Ya, Tuan. Hanya untuk melihat mengapa pasukan-pasukan sebelum ini gagal. Itu sahaja. Boleh? Ketua kampung Obi berfikir sejenak sebelum mengangguk. Kalau hanya tinjauan, bolehlah. Tapi jangan harapkan apa-apa. Kami sudah cukup menderita. Pasukan dari Malaysia ini benar-benar berbeza. Pasukan lain sebaik tiba terus menurunkan peralatan dan mula menggerudi. Tetapi mereka ini menghabiskan masa 2 minggu hanya berjalan-jalan membuat tinjauan. Apa yang mereka buat? Bisik penduduk kampung. Encik Ismail dan seorang pakar geologi bernama Dr. Rashid menghabiskan setiap hari menggali tanah dari pelbagai tempat untuk diperiksa. Mereka menggunakan alat-alat kecil, mengukur sesuatu, menanda pada peta dan mengambil gambar. Orang-orang tu pelik betul. Pergi tinjau lubang yang pasukan Jepun gali dulu, cerita Obi selepas pulang dari kerja. Selepas seminggu, saya tidak tahan lagi dan pergi bertanya, Tuan sedang meninjau apa? Dr. Rashid menepis tanah dari tangannya dan menjawab, kita perlu tahu dulu kenapa mereka gagal. Barulah kita boleh cari cara lain. Cara lain? Ya. Kalau kita buat cara yang sama, hasilnya akan sama juga. Kata-katanya melekat di fikiran saya. Pada hari ke-10, pasukan Malaysia memanggil penduduk kampung untuk bermesyuarat di Balai Raya. Mereka membentangkan sehelai kertas besar dan mula menerangkan, di bawah tanah kawasan ini terdapat 3 lapisan batuan keras, kata Encik Ismail sambil menunjuk pada gambar raja. Pasukan Amerika terhenti di sini, pasukan Cina di sini, dan pasukan Jepun di sini. Semuanya lapisan batuan keras yang sama. Jadi, tanya ketua kampung. Tetapi di sini, katanya, sambil menunjuk satu titik pada peta, lapisan batu ini retak membentuk huruf 5. Kita perlu gerudi lebih dalam lagi untuk mendapat peluang. Penduduk kampung saling berpandangan dengan ragu-ragu. Pasukan Jepun pun pernah berkata begitu, tetapi akhirnya gagal. Ya, betul. Sebab itulah kami tidak akan tergesa-gesa, tambah Zikri. Walaupun gagal, tidak mengapa. Yang penting ialah mencuba sedaya upaya. Suasana aneh mula terasa. Sikap mereka yang tidak mudah menyerah itu kelihatan berbeza. Tapi kami, saya baru sahaja mahu bersuara apabila kami berlari keluar. Pak Cik datang sini kenapa? Zikri tersenyum dan merendahkan badannya supaya sama paras dengan kami. Sebab Pak Cik nak tolong orang yang perlukan air. Pak Cik lain pun cakap macam tu juga. Jadi, kami akan buktikan kami berbeza. Selepas tinjauan selama 2 minggu, pasukan Malaysia akhirnya mula menurunkan peralatan mereka. Lokasi yang mereka pilih sangat mengejutkan. Di kaki bukit di luar kampung, tempat yang tidak pernah sesiapa pun pedulikan. Betul kena gerudi di sini? Ya, di sinilah tempat terbaik. Semasa persiapan penggerudian, pasukan Malaysia sentiasa berbual dengan penduduk kampung. Mereka mendengar betapa seriusnya masalah kekurangan air, bagaimana kanak-kanak jatuh sakit dan kehidupan seharian kami. Dulu Malaysia pun pernah kekurangan air,
cerita Encik Ismail. Selepas perang, semuanya serba kekurangan. Tapi kami tidak pernah berputus asa. Hari pertama penggerudian, penduduk kampung hanya memerhati dari jauh. Walaupun tidak mahu berharap lagi, mata kami tetap tertumpu ke sana. Kali ini, adakah ia akan berbeza? Sudah 30 meter, jerit Zikri. Hari pertama dianggap cukup dalam, tetapi riak wajah penduduk kampung masih kosong. Pasukan Jepun pernah menggerudi sehingga 40 meter pada hari pertama. Hari kedua, 50 meter. Hari ketiga, 65 meter. Nampaknya lancar, bisik seseorang perlahan, tetapi terus senyap. Masih terlalu awal untuk menaruh harapan. Tetapi kanak-kanak tidak berfikir begitu. Wah, 70 meter. Kami berlari melihat nombor di tapak kerja setiap hari dan pulang melaporkan. Pak Cik kata, tak lama lagi akan keluar, Ibu. Jangan terlalu berharap, Nak, saya menasihatinya. Tetapi mata anak saya bersinar-sinar. Cara kerja pasukan Malaysia jelas berbeza. Jika pasukan Jepun bekerja dengan pantas dan tepat, pasukan Malaysia pula bekerja perlahan tetapi konsisten. Malah semasa waktu rehat, mereka sentiasa menyelenggara peralatan dan bermesyuarat setiap malam. Kenapa kerja lambat sangat? Saya bertanya pada suatu hari. Kalau tergesa-gesa, nanti ada kesilapan. Kami nak selesaikannya dalam satu percubaan sahaja, jawab Dr. Rashid. Selepas seminggu, mereka akhirnya melepasi 80 meter. Kini, penduduk kampung mula memberi perhatian, seorang demi seorang. Mungkin kali ini. Syah, jangan cakap. Nanti tak jadi. Kami takut untuk menyebut perkataan harapan. Seolah-olah ia akan lenyap jika disebut. Dan pada 85 meter, krisis pertama melanda. Mereka terjumpa lapisan batu yang sangat keras. Bunyi mata gerudi berubah, menjadi nyaring dan memekakkan. Bunyi logam berlaga dengan batu. Wajah penduduk kampung mula muram. Sudah, ia bermula. Semua orang sudah menjangkakannya. Masalah sebenar bermula dari sini. Pasukan Malaysia berhenti dan bermesyuarat. Cuba ubah sudut sikit? Tak boleh, nanti kena gerudi lebih dalam. Tak apa, cuba pusing ke tepi, mungkin lebih baik. Selepas perbincangan berjam-jam, mereka membuat keputusan. Ubah sudut mata gerudi sebanyak 15 darjah dan cuba lagi. Berjaya ke? Penduduk kampung ragu-ragu, tetapi pasukan Malaysia kelihatan yakin. Mata gerudi yang telah diubah sudutnya mula menggerudi semula. Pada mulanya masih keras, tetapi perlahan-lahan ia marah sedikit demi sedikit. 90 meter. 2 hari kemudian, mereka berjaya menembusi kedalaman 90 meter. Kini, semua penduduk kampung menahan nafas, memerhati. Ini adalah kedalaman yang pasukan Jepun pun tidak dapat capai. Ibu, saya rasa kali ini mesti berjaya, kata Cidin Ma sambil memegang tangan saya. Kita tengoklah dulu, Nak, kata saya, tetapi jantung saya mula berdegup kencang. 95 meter. 100 meter. Tembus 100 meter. Sorakan gemuruh bergema. Buat pertama kalinya, penduduk kampung bertepuk tangan. Tetapi Encik Ismail melambaikan tangannya meminta semua bertenang. Belum lagi, yang sebenar-benarnya selepas ini. Semasa kerja penggerudian berjalan, satu kisah istimewa antara pasukan Malaysia dan penduduk kampung bermula. Ia bermula dengan bola sepak. Suatu hari semasa waktu rehat, Zikri mula bermain bola sepak dengan kanak-kanak. Pada mulanya hanya kami dan beberapa orang kawannya, tetapi tidak lama kemudian, semakin ramai kanak-kanak berkumpul. Hantar sini, tendang, gol. Gelak tawa kanak-kanak bergema di seluruh kampung buat pertama kalinya dalam beberapa bulan. Jurutera-jurutera Malaysia yang lain turut serta. Mereka menjadi penjaga gol, manakala Encik Ismail menjadi pengadil. Ayah saya paling hebat, kata kami dengan bangga, melihat Obi turut bermain. Selepas perlawanan, pasukan Malaysia mengeluarkan sesuatu yang istimewa. Ini apa? Mi Maggi, makanan dari Malaysia. Kanak-kanak melihat makanan yang tidak pernah mereka lihat dengan penuh rasa ingin tahu. Apabila air panas dituang, bau rempah ratus semerbak. Bau pelik, kata Cidin Ma sambil mengerutkan hidung. Tetapi selepas merasai suapan pertama, matanya terbeliak. Sedapnya, pedas tapi sedap. Sejak hari itu, waktu makan tengah hari menjadi waktu yang istimewa. Wanita kampung akan membawa makanan tradisional Nigeria,
dan pasukan Malaysia akan berkongsi makanan mereka. Ini nasi jollof, resipi nenek saya. Pasukan Malaysia makan makanan yang saya bawa dengan penuh selera. Wah, sedapnya! Kalau makan dengan nasi lemak mesti lagi sedap. Nasi lemak tu apa? Makanan tradisional Malaysia. Nanti kami bawa untuk cuba. Pada waktu petang, kami akan duduk mengelilingi unggun api. Pasukan Malaysia akan bercerita tentang negara mereka. Malaysia pun pernah miskin dulu, cerita Encik Ismail. Selepas perang, air dan makanan susah nak dapat. Tapi kami tak pernah putus asa. Kami saling membantu sehingga ke hari ini. Sebab itulah kamu datang tolong kami, sebagai balasan atas bantuan yang pernah kami terima. Kami pun pernah banyak dibantu. Pada suatu malam, Dr. Rashid mengeluarkan gitar. Penduduk kampung mula menyanyikan lagu-lagu tradisional dan pasukan Malaysia membalasnya dengan lagu mereka. Walaupun bahasa berbeza, ia adalah saat di mana muzik menyatukan kami. Kenapa Pak Cik sentiasa senyum? Tanya kami kepada Zikri. Sebab senyuman memberi kekuatan. Kami pun kena banyak senyum. Nanti bila air dah ada, kita boleh senyum lebih lagi. Pertukaran ini perlahan-lahan membuka hati penduduk kampung. Apabila pasukan Malaysia jatuh sakit, kami akan membawa ubat. Apabila hujan, kami akan memayungi mereka. Mereka ni berbeza, kan? Berbeza macam mana? Rasa ikhlas. Mereka datang bukan setakat untuk bekerja. Saya pun rasa macam tu. Mereka bangun awal pagi dan bekerja keras. Waktu rehat, mereka bermain dengan anak-anak. Malah, mereka turut membantu kerja-kerja di kampung. Terutamanya Encik Ismail, yang akan memeriksa tapak penggerudian berulang kali setiap malam. Kenapa perlu begitu teliti? Saya bertanya. Dia tersenyum dan menjawab. Sebab ini mungkin satu-satunya peluang kita. Saya tahu betapa sakitnya kamu semua jika kami gagal lagi. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Inilah kali pertama saya berjumpa orang yang benar-benar memahami penderitaan kami. Apabila melepasi 110 meter, keadaan mula berubah. Kelajuan mata gerudi menurun dengan ketara. Ada hari, dapat gerudi 1 meter pun sudah dikira baik. Lapisan ini lebih tebal dari yang dijangka, kata Dr. Rashid dengan riak wajah yang tegang. Pada 115 meter, mata gerudi pertama patah. Tak apa, kita ada ganti. Pasukan Malaysia menukar mata gerudi dengan tenang. Tetapi 2 hari kemudian, yang itu pula patah. Ini yang terakhir. Suasana menjadi berat. Penduduk kampung mula resah. Korak ini terlalu biasa. Dan apabila sampai ke 120 meter, kedalaman di mana pasukan Jepun menyerah, mata gerudi itu berhenti sepenuhnya. Tidak. Saya terdetik. Hanya bunyi krek-krek mata gerudi yang berlaga dengan lapisan batu kedengaran. Ia tidak bergerak lagi. Tunggu. Berhenti. Arah Encik Ismail. Pasukan Malaysia mengadakan mesyuarat tergempar. Lapisan ini granit. Lebih keras dari yang kita sangka. Cuba ubah sudut lagi. Atau pusing ke tepi, perdebatan menjadi tegang. Pendapat dalam pasukan mula berpecah. Terus terang, dengan peralatan kita, ini di luar kemampuan kita, kata seorang jurutera. Pasukan Jepun yang guna alat canggih pun gagal. Apalagi yang kita boleh buat. Tapi kita tak boleh putus asa, bantah Zikri. Lihat muka mereka semua. Kita harapan terakhir mereka. Pertengkaran semakin hangat. Penduduk kampung hanya mampu melihat dari jauh. Sudah. Akhirnya tak berhasil juga. Bisikan putus asa kedengaran. Mesyuarat berlanjutan hingga larut malam. Hanya cahaya lampu dan suara yang sayup-sayup kedengaran dari tingkap menjadi bukti mereka belum menyerah. Keesokan paginya, Encik Ismail memanggil penduduk kampung berkumpul. Wajahnya kelihatan letih kerana tidak tidur. Saya minta maaf, lapisan batu ini lebih keras dari yang kami jangkakan. Cukuplah, Tuan, kata ketua kampung Obi sambil mengangkat tangan. Kamu semua sudah cuba yang terbaik, terima kasih. Ia belum berakhir. Kami masih ada cara lain. Cukuplah. Kali ini saya yang bersuara. Kami tidak mahu harapan palsu lagi. Tamatkanlah dengan baik. Penduduk kampung mula beredar seorang demi seorang. Ibu, kami memegang tangan saya, matanya berkaca. Pak Cik akan pergi juga ke? Saya tidak dapat menjawab. Suara saya tersekat di kerongkong. Tunggu, tolong tunggu, jerit Zikri. Tetapi, tiada siapa yang menoleh.
Kami sudah terlalu banyak kali melalui ini. Petang itu, pasukan Malaysia mula mengemas peralatan mereka. Mata gerudi, pam air, alat pengukur, semuanya dimuatkan ke dalam lori. Pelik sekali, ketika pasukan lain pergi, penduduk kampung akan merayu. Tetapi kali ini, tiada siapa yang berbuat demikian. Semua orang hanya berdiri memerhati dari jauh. "Ibu, kenapa tiada siapa yang halang Pak Cik?" tanya Cidin Ma. "Kita semua sudah penat, nak." Ketika itu, Zikri berlari ke arah saya. "Saya benar-benar minta maaf. Kami patut boleh buat lebih baik." Matanya berkaca. "Tak apa. Bukan salah kamu. Minta maafkan pada kami dan Cidin Maya," kata saya. Kata-kata itu membuatkan hati saya sakit. Pasukan lain hanya pergi. Tetapi orang-orang ini, mereka benar-benar rasa bersalah. Ketika kerja memuatkan barang hampir selesai, kami berlari keluar. "Pak Cik." Dia berlari ke arah Zikri dan menghulurkan sesuatu. Seekor burung kertas kecil yang dilipatnya sendiri. "Ini hadiah. Bila balik Malaysia nanti, jangan lupakan kami." Zikri merendahkan badannya dan memeluk kami erat. "Pak Cik tak akan lupakan." Encik Ismail yang melihat kejadian itu terdiam. Dia memandang jauh dan mengatakan sesuatu kepada pasukannya dalam bahasa Melayu yang saya tidak fahami, tetapi ia kelihatan seperti perbualan yang sangat serius. "Tunggu," Encik Ismail berjalan ke arah kami. "Boleh bagi kami masa 2 minggu lagi?" "Apa?" Semua orang terkejut. "Saya nak cuba cara lain. Cara yang sangat berbeza." "Cukuplah, Tuan. Ini pun sudah lebih dari cukup," kata saya. Tetapi dia menggelengkan kepala. Di sana, dia menunjuk ke arah sebuah bukit di luar kampung. Bentuk batu batan di situ nampak pelik. Mungkin laluan air bawah tanah datang dari arah lain. "Bos, itu terlalu berisiko," bantah salah seorang anggota pasukan. "Peralatan kita pun dah nak rosak, bajet pun. Saya akan tanggung jawab. Nanti saya jelaskan pada syarikat." Keheningan melanda. "Gila ke? Kalau gagal macam mana? Tapi kalau kita balik macam ni, saya tak boleh." Pandangan mata Encik Ismail begitu tekad. "Lihat muka anak-anak tu. Berani kita cakap kita dah cuba sehabis baik." Ketika itu, pasukan Malaysia sedang berjalan melepasi tanah perkuburan kampung di mana nisan-nisan kecil berderet. Nisan yang baru dibuat kelihatan lebih banyak. Encik Ismail berhenti. "Itu semua kubur kanak-kanak?" "Ya." Dalam tempo setahun yang lalu, suara saya bergetar. Dia perlahan-lahan mendekati dan menyentuh salah satu nisan. Cuk Wu. Lahir 2018, meninggal 2023. Usia 5 tahun. Kanak-kanak yang meninggal kerana air. Encik Ismail berdiri kaku di situ untuk masa yang lama sebelum berpaling dengan pantas. "Kita tak jadi balik." Pasukan itu terkejut. "Bos, kalau kita balik macam ni, saya akan menyesal seumur hidup." Dia berjalan ke lori dan mula menurunkan barang semula. "Gila, syarikat nak kata apa? Saya uruskan. Siapa nak balik, boleh balik." Anggota pasukan saling berpandangan. Separuh menggeleng. "Maaf, bos, keluarga saya menunggu." "Faham. Pergilah." 4 orang pergi. Yang tinggal hanyalah Encik Ismail, Dr. Rashid, Zikri, dan seorang lagi jurutera. "Betul ke ni, bos?" tanya Dr. Rashid. "Ya. Kita buat sampai habis. Tapi peralatan tak cukup, orang tak cukup. Kita buat setakat mana yang kita mampu." Penduduk kampung memandang mereka dengan riak tidak percaya. "Kenapa? Kenapa buat macam ni?" saya bertanya. Encik Ismail memandang kami dan Cidin Ma dan berkata, "Saya pun ada anak di Malaysia. Kalau anak saya menderita kerana tiada air," suaranya sedikit bergetar, "saya pun harap ada seseorang yang akan berusaha untuknya sehingga ketitisan terakhir." Malam itu, 4 orang pasukan Malaysia itu membentangkan peta dan bermesyuarat sekali lagi. "Kita lupakan soal gerudi menembusi lapisan batu secara terus. Kena cari jalan lain. Maksudnya kena cari jalan memintas, cari ruang antara lapisan batu. Boleh ke? Tak tahu. Tapi kena cuba." Kami yang mengintai dari luar berkata, "Ibu, Pak Cik tak jadi pergi?" "Ya, nak." Mereka tak pergi. Buat pertama kalinya, perkataan harapan benar-benar timbul dalam hati saya. Orang yang sudah menerima kegagalan, tetapi masih tidak berganjak. Orang yang tinggal bukan kerana wang atau nama, tetapi untuk kami. Kali ini,
Adakah ia akan berubah? Entahlah, Obi memeluk bahu saya, tetapi saya memandang cahaya lampu di luar tingkap itu. Buat pertama kalinya, saya rasa ada harapan yang sebenar. Keesokan harinya, kerja dengan cara yang sama sekali berbeza bermula. Kita akan berhenti menggerudi secara menegak. Kita akan gerudi secara menyerong, seperti lingkaran. Dr. Rashid menunjukkan pelan baru. Ia akan ambil masa lebih lama, tetapi ada kemungkinan untuk mengelak lapisan batu keras. Kali ini, penduduk kampung datang membantu sepenuhnya. Ada apa-apa yang boleh kami bantu, kami kekurangan orang. Boleh tolong angkat peralatan atau berjaga malam. Para pemuda kampung menawarkan diri. Maka, kerja 24 jam pun bermula. Siang, pasukan Malaysia bekerja. Malam, pemuda kampung membantu. Hati-hati, jangan sampai sudut lari. Ia kerja yang sangat teliti. Silap sedikit. Mata gerudi boleh terkena lapisan batu. Seminggu berlalu. Kemajuan sangat perlahan, tetapi semakin dalam. 125 meter. 130 meter. Kita dah berjaya pintas lapisan batu tu. Sorakan kedengaran. Tetapi masalah baru timbul. Mata gerudi terlalu panas. Bekerja pada sudut begini memerlukan lebih banyak air penyejuk. Air penyejuk pun dah nak habis. Ketika itu, para wanita kampung melangkah ke hadapan. Biar kami pergi ambil air dari sungai. Habis tu air minuman macam mana? Tak apa, ini lebih penting. Para wanita yang dahulunya terpaksa mengambil air untuk menyambung hidup, kini mengambil air untuk menyuburkan mata gerudi dan harapan. Kerja diteruskan. Pada 140 meter, mereka terjumpa satu lagi lapisan batu. Kali ini tidak dapat dielak. Terlalu luas. Ia adalah saat keputusasaan. Tak boleh menyerah. Sikit lagi, tolonglah sikit lagi, rayu Zikri. Tiba-tiba, Dr. Rashid perasan sesuatu. Tunggu. Lapisan batu ni nampak pelik. Setelah diperiksa dengan teliti, terdapat retakan-retakan kecil pada lapisan batu itu. Kalau gerudi di sini, sangat bahaya. Mungkin boleh runtuh, tapi ini satu-satunya peluang kita. Satu lagi pilihan perlu dibuat. Penduduk kampung berkumpul. Biar kami yang putuskan, kata ketua kampung Obi. Walaupun bahaya, teruskan. Ini kali terakhir. Semua orang mengangguk setuju. Kami sudah bersedia. Penggerudian bermula semula. Mereka menggerudi perlahan-lahan mengikut garisan retakan. Kerja berjalan siang dan malam. Pasukan Malaysia hampir tidak tidur. Boleh tahan lagi, sikit lagi, mata Encik Ismail merah, tetapi tangannya tidak pernah berhenti. Penduduk kampung membawa makanan, kanak-kanak melukis gambar memberi semangat. Semua orang bersatu, menanti keajaiban. Apabila melepasi 150 meter, mata gerudi mula mengeluarkan bunyi pelik. Grek. Grek. Tak baik ni. Galas berbola bol, bearing, mungkin dah rosak, kata jurutera itu dengan risau. Boleh tahan berapa lama lagi, tak tahu. Bila-bila masa boleh berhenti. Tetapi ketika itu, tunggu, ada sesuatu yang berubah, jerit Dr. Rashid. Mata gerudi itu tiba-tiba menembus dengan lancar. Kita mungkin dah lepas lapisan batu tu. Semua orang menahan nafas. 155 meter, 160 meter. Tiba-tiba, terasa gegaran ringan. Ini. Encik Ismail memeriksa meter tekanan air. Sangat lemah, tapi meter dapat kesan tekanan air. Sukar dipercayai. Adakah ini isyarat ada air? Tetapi kemudian, krek kah. Dengan bunyi yang memekakkan, mata gerudi itu berhenti sepenuhnya. Dah tak boleh, ini hadnya. Kalau paksa, semua akan musnah. Ia adalah saat yang paling teruk. Isyarat air muncul, tetapi peralatan sampai ke hadnya. Macam mana ni? Semua memandang Encik Ismail. Wajahnya penuh dengan konflik. Sikit lagi. Tolonglah, sikit lagi saja. Kalau mesin rosak, semuanya berakhir, bos. Tapi kalau kita berhenti sekarang, tiba-tiba, penduduk kampung perlahan-lahan datang mendekat. Teruskan, kata ketua kampung Obi. Walaupun rosak, tak apa. Kami tak mahu menyesal kemudian hari. Ya, dah sampai sejauh ini. Semua orang berfikiran sama. Encik Ismail menarik nafas dalam-dalam. Baiklah. Tapi, dia memandang sekeliling. Ini betul-betul kali terakhir. Kalau kali ini gagal, kami faham. Kami semua faham. Encik Ismail mengangguk dengan tekad. Semua undur. Mungkin bahaya.
Ketegangan menyelubungi semua. Cabaran terakhir. Berjaya atau gagal sepenuhnya. Mata Gerudi mula berputar semula. Nyiit, nyiit. Ia meraung sambil perlahan-lahan mengorek lebih dalam, seinci demi seinci. 168 meter. Tiba-tiba, mata Gerudi itu menembusi satu ruang kosong. Apa tu? Pada saat itu. Fus. Aha. Bunyi sesuatu dari bawah tanah. Semua undur. Jerit Encik Ismail. Tetapi sebelum sempat mengelak. Boom. Pancutan air yang sangat besar memecah keluar dari permukaan tanah. Air, sudah keluar. Pancutan air jernih memancut 20 meter ke udara, seolah-olah kehidupan yang terkurung di bawah bumi telah melepaskan kuasanya. Sorakan yang tidak terkata gemuruhnya bergema. Orang ramai berlari ke bawah pancutan air itu. Ini air betul? Jerit kanak-kanak sambil berlari dan bermain dengan riang. Kemi dan Cidinma menari-nari di tengah-tengah pancutan air. Saya terduduk dan menada air yang jernih dan sejuk itu dengan kedua-dua belah tangan. Ini air betul ke? Sukar dipercayai. Air bersih yang memancut dari tanah ini. Ini kali pertama dalam 40 tahun. Ketua Kampung Obi tersenyum memandang langit, air matanya berlinangan. Terima kasih, Tuhan. Para wanita berpelukan sambil menangis. Para lelaki juga tidak dapat menahan air mata. Kita berjaya, kita betul-betul berjaya. Zikri melompat ke arah Encik Ismail. Keempat-empat anggota pasukan Malaysia itu menangis. Cuba minum, jerit seseorang. Orang ramai yang mencuba air itu kelihatan terpegun. Manis, tak pernah minum air sebersih ini. Pancutan air itu terus memancut tanpa henti. Seolah-olah tidak akan pernah kering, seolah-olah akan mengalir selamanya. Encik Ismail datang kepada saya. Puan Adeola, dia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Saya terus memeluknya erat. Terima kasih banyak-banyak. Malam itu, kampung kami menjadi pesta. Kami menyalakan unggun api, menyanyi dan menari. Kami minum air berulang kali. Inilah kali pertama kami tahu betapa bahagianya dapat minum air sepuas-puasnya tanpa takut kehabisan. Lepas ni kita tak akan dahaga lagi. Kemi, yang basah kuyup, ketawa. Senyuman itu begitu indah. Hadiah pertama yang diberikan oleh air adalah senyuman kanak-kanak. Sebulan berlalu, kampung kami berubah sama sekali. Pasukan Malaysia tidak terus pulang. Mereka membantu memasang sistem pam air. Tak boleh gali lubang dan tinggalkan macam tu saja. Kena pastikan ia boleh digunakan, kata mereka. Mereka membina sebuah telaga konkrit yang kukuh dan memasang pam tangan serta beberapa pilih air supaya ramai orang boleh menggunakannya serentak. Kini, kami tidak perlu lagi bangun awal pagi untuk mengambil air. Kehidupan para wanita berubah. 5 jam sehari yang dahulunya dihabiskan untuk mengambil air kini menjadi masa lapang. Kami mula menanam sayur-sayuran. Tomato sedang membesar. Tanah digembur, disiram, dan benih mula bercambah. Tanah yang kering kontang perlahan-lahan bertukar hijau. Kanak-kanak juga berubah. Mereka tidak lagi ponteng sekolah. Cidinma gembira dan pergi ke sekolah setiap hari. Kadar kehadiran ke sekolah meningkat dari 10% kepada 90%. Tetapi perubahan terbesar ialah kanak-kanak tidak lagi jatuh sakit. Minum air bersih menyebabkan cirit-birit dan demam hilang sepenuhnya. Jururawat di klinik desa terpegun. Ini keajaiban. Sepanjang sebulan ini, tiada seorang pun kanak-kanak sakit kerana air. Orang dari kampung-kampung jiran mula datang melihat. Bagaimana kamu melakukannya? Boleh tak buat di kampung kami? Harapan merebak seperti wabak. Encik Ismail membantu meninjau kampung lain juga. Di sini pun ada potensi. Nanti saya ajarkan caranya. Pasukan Malaysia bukan sahaja berkongsi teknologi, tetapi juga harapan. Suatu hari, pegawai dari kerajaan Nigeria tiba. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Wajah mereka tidak percaya. Sebab kami tidak berputus asa. Jawapan Encik Ismail, ringkas tetapi benar. Kerajaan memutuskan untuk menjalankan projek yang sama di kampung-kampung lain di seluruh negara dengan kampung kami sebagai perintis. Telaga ini telah menjadi bukti harapan, kata ketua kampung dengan bangga. Kampung kami mula digelar kampung keajaiban. 2 bulan berlalu, tiba masanya pasukan Malaysia pulang.
Tetapi kali ini, suasananya sama sekali berbeza. Betul ke kena pergi? Kami memegang tangan Encik Ismail dan bertanya, "Ya, nak, Pak Cik kena pergi tolong kampung lain pula. Nanti datang lagi tak?" "Mestilah. Kita kan dah jadi satu keluarga." Kami menyediakan hadiah perpisahan, selimut tenunan tangan yang dibuat oleh wanita-wanita kampung. Kalau sejuk atau rindu, selimutkanlah dengan kain ini dan ingatlah kami. Doktor. Rashid meninggalkan gitarnya di kampung. Muzik mesti diteruskan. Zikri bermain bola sepak dengan kanak-kanak buat kali terakhir. Lain kali Pak Cik bawa jersey Harimau Malaya ya. Kami meletakkan sebuah papan tanda kecil di sebelah telaga. Telaga mereka yang tidak berputus asa. Tanda persahabatan antara Malaysia dan Nigeria. Telaga ini bukan sekadar lubang biasa, kata Encik Ismail dalam ucapan perpisahannya. Ia adalah bukti persahabatan yang lahir dari kepercayaan dan kerjasama hingga ke akhirnya. Sebelum menaiki lori, kami berkata, "Bila besar nanti, saya nak jadi penggali telaga." "Kenapa?" "Saya nak bagi budak-budak di kampung lain dapat minum air bersih macam saya juga." Kata-kata itu membuatkan seluruh pasukan Malaysia tersenyum. "Bagus. Kalau macam tu, datang belajar di Malaysia, nanti Pak Cik ajar. Betul ke? Janji?" Lori itu bergerak pergi. Tetapi kali ini, air mata yang mengalir berbeza. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kesyukuran. Kami melambai mereka yang perlahan-lahan hilang dari pandangan. "Jumpa lagi, mesti datang lagi." Ya, setahun berlalu. Kampung kami menjadi tempat yang sama sekali berbeza. Di sekeliling telaga, ada pasar. Sekolah menjadi lebih besar. Kanak-kanak membesar dengan sihat. Kami kini berusia 12 tahun dan sedang belajar bersungguh-sungguh. "Ibu, peperiksaan kali ini saya dapat nombor 1. Pandainya anak ibu. Di atas meja belajarnya, ada sepucuk surat dari Malaysia. Surat dari Zikri. "Kami belajar rajin-rajin tak? Kita ada janji kan? Pak Cik tunggu." Kerajaan Nigeria telah meluaskan projek Telaga Tiup Gaya Malaysia ke seluruh negara. Ratusan kampung mula mendapat bekalan air bersih. Kadang-kadang, kami terdengar berita tentang pasukan Malaysia. Mereka sedang menggali telaga di negara-negara lain. Kisah kampung kami telah menjadi model harapan. Setiap pagi, saya akan pergi ke telaga, mendengar bunyi air jernih mengalir dan teringat akan hari itu. Teringat akan orang-orang yang tidak menyerah kalah walaupun dalam keadaan terdesak. Teringat akan keberanian untuk menerima kegagalan dan bangkit semula. Hari ini, air itu masih terus mengalir. Umpama harapan yang tidak pernah kering, umpama persahabatan yang tidak pernah pudar. Dan inilah hadiah yang Malaysia berikan kepada kami. Bukan teknologi, bukan wang, tetapi hati yang tidak pernah menyerah. Keajaiban yang dicipta dari hati itu masih terus mengalir dan bergema sehingga ke hari ini. Inilah kisah keajaiban yang berlaku di sebuah kampung kecil di Nigeria. Tempat di mana negara-negara yang berbangga dengan teknologi terhebat di dunia pun menyerah kalah. Tetapi sebuah pasukan kecil dari Malaysia berbeza. Apa yang mereka ada bukanlah peralatan paling canggih, tetapi hati yang tidak pernah menyerah hingga ke akhirnya. Keberanian untuk menerima kegagalan dan kembali mencabar sekali lagi, walaupun hanya tinggal separuh pasukan dengan peralatan yang tidak sempurna. Itulah keajaiban yang kami saksikan. Bagaimana kisah ini memberi inspirasi kepada Anda? Ketika Anda ingin berputus asa, ketika segalanya kelihatan mustahil, ingatlah telaga di kampung Nigeria ini. Dan ingatlah bahawa keajaiban tidak lahir dari kebolehan luar biasa, tetapi dari orang biasa yang tidak pernah menyerah kalah. Jika Anda rasa kisah yang mengagumkan ini patut disampaikan kepada lebih ramai orang, sila kongsikan video ini agar kebaikan tersembunyi rakyat Malaysia dapat dilihat oleh mata dunia. Tolong tekan suka, langgan, dan aktifkan pemberitahuan. Sokongan Anda adalah kekuatan kami untuk terus mencari dan menyampaikan kisah-kisah yang baik.